Orang tanya, telur penyu ni halal ke tidak dimakan? Tengok Quran, huda dari Quran, tak ada. Tengok hadis, hadis tak bercakap tentang penyu. Tapi baru kita faham. Kadang-kala sesuatu hukum tu bukan disebut hukum itu cara jelas, tapi ada kaedah yang disebut dengan jelas. Dari kaedah itu lahir semua hukum yang lain. Itu kaedahnya dapat daripada Quran, isyarat kaedah daripada Quran. Maka daripada Quran kita kena ikut sunnah diikuti. Bila ikut sunnah, ulama pun dapatlah satu gambaran. Maka lahirlah pendapat Imam Syafi'i, haiwan yang hidup di dua alam tak boleh dimakan. Satu pandangan dikias daripada sabda Nabi tentang haiwan tertentu, maka dibuat satu konklusi. Haiwan yang hidup dalam dua alam, laut pun boleh, darat pun boleh, maka dia tidak boleh dimakan. Maka dikategorikan penyu seperti itu. Maka tak boleh makan penyu. Telur penyu? Nampak? Ni huda. Nak cari satu pandangan ulama disuluh oleh Quran dan Sunnah. Telur penyu. Ulama cari pula hadis-hadis yang memberi isyarat, haiwan itu tak boleh dimakan, tak mestinya telurnya tak boleh dimakan. Jadi dibuat kajian, maka ya penyu tak boleh dimakan, walaupun disembelih dengan elok tak boleh dimakan, tapi telurnya halal. Cuma tak boleh dimakan hari ini sebab ada negeri yang melarang kita makan telur penyu. Bukan sebab dilarang, tapi sebab takut penyu-penyu nanti dia panggil pupus, begitulah. Atas undang-undang yang faktornya faktor bukan sebab diharamkan, faktor lain, faktor ekosistem. Tapi telur penyu halal dimakan. Jadi telur haiwan, walaupun haiwan itu tidak boleh dimakan, tapi ada kemungkinan telurnya boleh dimakan, kecuali telur haiwan yang berbahaya, kata ulama, seperti telur yang asalkan dia berbahaya, tapi yang ulama sebut jelas, telur tu nyelup patut orang, telur ular, itu ada bahayanya, ada bisanya. Jadi itu disebut, itu huda, perincian hukum.